Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang saya hormat sekalian, kita bersama-sama seperti biasa untuk mendalami dan faham kitabullah Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah kita masuk dalam golongan orang yang memelihara Quran dengan baik, ahli Al-Quran. Dan inilah orang yang Allah janji dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji akan duduk depan sekali di mahsyar, akan masuk syurga belum orang lain. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, inna min ibadillahi unasan mahum anbiya'un wala syuhada yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u limakanatihim indallahi yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada satu golongan manusia, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada satu golongan manusia, mereka bukan nabi, bukan syahid, tetapi nabi dan syahid akan cemburu kerana mereka kedudukan sangat-sangat istimewa di sisi Allah di hari kiamat nanti. Dia bukan nabi, dia bukan syahid, tapi kedudukan mereka ni cukup istimewa di sisi Allah. Orang tanya Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah orang ini? Rasulullah jawab, mereka sentiasa kumpul untuk bincang-bincang makna dan tafsiran Al-Quran. Dan oleh kerana itu mereka ni bukan kongsi berniaga, bukan kerabat, kasih mengkasih di antara mereka semata-mata kerana Allah. Kumpul nak cari ilmu Allah, Al-Quran. Dan oleh kerana itu mereka, kedudukan mereka di hari kiamat nanti lebih kurang, maybe better even dan kedudukan Nabi-Nabi dan syahid. Sampai Nabi dan syahid cemburu, mereka ni bukan Nabi, bukan syahid, tapi kedudukan mereka lebih kurang serupa kita. Dan insyaAllah saya yakin bahawasanya kita pun insyaAllah semua yang ada dalam tempat ini masuk dalam golongan ini insyaAllah. Kita mari sini bukan kongsi berniaga, bukan kerabat, tetapi mari semata-mata kerana Allah, nak cari ilmu Allah ialah Al-Quran insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang saya hormat sekalian, bila orang tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha macam mana akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah jawab, kanat akhlaquhu Al-Quran. Akhlak baginda Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Dan kita dalam Islam, as you know, we are supposed to be, our role model is baginda Rasulullah SAW. So to be Rasulullah our role model, you have to understand the Quran. What is in the Quran yang Allah asked him to do, and he really, Rasulullah masuk dalam golongan sami'na wa ata'na. Anything Allah tegur, Allah ask him to do, he will do. And he dalam sebuah hadis, he said what? Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya Allah utus saya Muhammad untuk sempurna akhlak orang Muslim. We learn akhlak from him, and he told us in hadis sahih, أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الأخلاق. Yang paling berat timban dia di hari kiamat ialah akhlak, morals. And because of this we have to be very alert that sometimes you can be a praying type, you can be a fasting type, you can be a learned, but no akhlaq, no heaven. Because akhlaq is very important to make you qualified to go to heaven. That's why Rasulullah dalam sebuah hadis, he said what? Atadruna manil muflis? Do you know siapa yang bankrupt? So sahabat said yang bankrupt ni orang yang muflis, tak boleh bayar hutang jadi bankrupt. No, muflis ialah orang yang hari kiamat di mahsyar, dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi haji, tetapi cakap hal orang ni,
cakap bohong di sini, tipu di sana. Maknanya akhlak tak ada. Dan kerana itu we have to be very careful when Rasulullah said, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." The main purpose of utusan saya Muhammad to sempurnakan akhlak orang Muslim. Dan kalau kita tengok every ibadah we do, ibadah salah untuk membaikkan akhlak kita, dan sudah Allah said, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat can stop kamu from doing all the munkar, all the fahsya. Okay. And Allah said also about puasa, "Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Means that puasa tu can make you bertakwa, can make you, control yourself, the kamara, can make you sabar. So puasa pun membaikkan akhlak. Zakat, khuz min amwalihim sadaqah tuzakkihim wa tutahhirhum. When you take the sadaqah, you pay the zakat, make your heart clean, make you suci, make you bersih. So zakat pun untuk akhlak. Haji, la rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. When we go to hajj, Allah said, you cannot talk kotor, you cannot maki hamun orang, you cannot numpak orang. All this you cannot do to membinakan akhlak juga. That means all rukun Islam come for akhlak. Dan kerana itu, when we read, insyaAllah today we are doing Surah Al-Muzammil. All Surah Al-Muzammil can show us a part of the personality of Baginda Rasulullah SAW. How Allah want him to be strong, what Allah asked him to be sabar, to be strong, to be qualified to be a prophet in Surah Al-Muzammil, insyaAllah. Kebetulan nowadays Maulud Rasul, and this is one of the earliest surah Baginda Rasulullah received immediately lepas Iqra, Surah Al-Muzammil.